Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Dani Baharinda masuk, Zeta 7, Yusri Wari. Okay, thank you very much. Zazlina pun ada. Anda berada di mana? Kalau sempat tulis, saya sempat baca sambil kita bukan menunggu sesiapa sebab macam heart attack juga pada malam ni. Dia kalau dah attack, dia tak tunggu sesaat lambat pun. Dan ini membuktikan apabila sampai waktunya kita tak dikatakan sesaat lambat atau sesaat awal. Kalau dia attack, ngap masa tu juga. Okay? Cuma kadang-kadang kita boleh recover ataupun kita boleh pulih balik dengan syarat kita melakukan sesuatu dengan cara yang emergency, cemas. Sebab itulah ambulans kalau you tengok, kalau 10 kali dia lalu depan mata you, yang orang risau sekali 9 per 10 daripadanya dalam tu yang tengah mungkin kena heart attack. Barulah emergency. Yang lain tu mungkin batu karang ataupun hempedu punya batu pun boleh. Masalah kadang-kadang dah tua sangat, kencing dah tak boleh. Maksudnya ada batu lagi sangkut, berdarah atau accident lah. Yang paling ramai, betul tak? Okey, baik. Malam ni insya-Allah kita akan bersama menceritakan dan berkongsi tentang 10 petanda yang you tahu sama ada you tengah kena ataupun akan kena. Saya tak cerita yang you akan kena lagi 2-3 tahun ataupun 5 tahun lagi, itu mungkin terlalu lama dan mungkin tak ramai yang berminat nak dengar. Yang you berminat, kalau 2 minit lagi you nak kena, boleh tahu tak? Itu yang mustahil. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, heart attack ataupun myocardial infarction maksudnya darah dah tak sampai ke jantung, dan selalunya coronary artery merupakan pembuluh darah yang utama yang sudah blok. Faham? Okey, dan bloknya selalu kalau 50% masih lagi kita okey, 70% pun okey, setengah orang 90% pun okey kan. Kalau kita pergi buat angiogram tu, doktor kata awak punya dah 90% ni, kena masuk stand. Kadang-kadang kalau boleh dia masukkan stand ataupun spring tu dia masukkan, kalau tidak dia suruh buat bypass. Betul-betul? Dan yang pentingnya, kenapa sebahagian daripada anda sekarang saya kata mungkin tak sedar pun yang benda tu tengah berlaku. Ada sebab-sebab tertentu sehingga kan you tidak ada simptom, tidak ada gejala ataupun petanda langsung. Yang tu yang kadang-kadang lebih risau kan. Lebih baik kita rasa sakit-sakit sikit dan kita boleh tahu lebih awal. Okey, baik. Kalau dah bersedia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pernah berpengalaman, sila tulis kat situ supaya mungkin you boleh share, biar ada orang baca you punya pengalaman secara ringkas, ataupun adik-beradik sendiri yang dah kena. Okey, sama sekali ibu bapa anda. Boleh? Baik. Sekarang ni umur berapa yang boleh kena heart attack? Saya pernah ada kes yang umur 17 tahun. Saya ulang, 17 tahun. Di negara kita masih lagi nombor 1 killer juga, tetap satu dunia pun telah iktiraf yang number 1 king pembunuh utama ialah heart attack. Jadi kita pay attention. Antara race ataupun dari segi bangsa, yang di Malaysia lah yang saya tahu, India dengan Melayu masih lagi top, Chinese number 3. Okay, so saya pun tak tahu sama ada bangsa ataupun race ni memainkan peranan, tapi mungkin ada genetic factor antara 5 hingga 10%. Tetapi 90% lagi semuanya disebabkan oleh apa? Gaya hidup. Alright. Jadi saya bagi sekarang tanpa melengahkan masa 10 petandanya. Ready? Okay, number 1 yang paling kita kena make sure jangan kita melawak ialah dinamakan chest pain, sakit dada. Kadang-kadang kan kita rasa sakit dada sikit-sikit, kita tak sure sama ada dia muscle ataupun dia daripada tulang ataupun dia daripada jantung sendiri. Yang penting kalau ada sakit dada je, you kena buka mata betul-betul prihatin, sebab selalunya sakit jantung ni kalau yang lebih ketara, yang dalam textbook selalu mengatakan you akan sakit sebelah bahu kiri ataupun sampaikan sebelah tangan sebelah atas ni, your arm. And kadang-kadang ada kebas-kebas, tapi kadang-kadang dia naik ke bahagian sudut jaw ni, bahagian tulang rahang you. Faham?
jaw ni boleh sampai satu muka kat bawah ni pun boleh, kat belakang leher pun boleh. Tapi bukan itu sahaja dalam textbook boleh kata. Tapi orang yang sakit ni, kalau you tengok dia orang sampai-sampai you tengok dia dah tersembam kat atas meja ke, kadang-kadang jatuh kat lantai pun ada, kat mana saja dia berada dia dah jatuh. Okey, sebab apa? Dia dah tak boleh bangun dan dia terlalu, orang kata apa, dah muka tu pucat, dah orang Melayu panggil pucat gesi dah, tahu tak? Dan you pegang dia walaupun you pun panik sebab dia dah berpeluh dan sebagainya, maka inilah gejala-gejala yang satu. Bila dah sampai jatuh pengsan tu confirm lah, takkan yang tu pun you tak tahu. Yang penting nanti saya akan ajar you apa nak buat bila tengok orang kena heart attack ni. Baik, seterusnya chest pain yang lebih penting selain daripada yang saya cerita tadi ialah dia merasa macam terhimpit. Dia macam ada kata orang macam ada gajah yang pijak atas dada you. Setengah orang rasa macam batu yang besar jatuh atas dada you. Crushing pain. Ada setengah tu mengatakan macam ada anak panah cucuk, bukan dekat depan, kat belakang pula. Dia datang daripada belakang, zap macam tu. Tapi yang paling saya selalu cerita pada kawan-kawan saya ialah macam ni cerita masa saya muda-muda dululah. Kes-kes ni macam lawak aje, tapi dia kata, Din, hang tak tahu, hang ni doktor tapi hang tak pernah sakit. Betul lah, takkan doktor kena sakit semua macam pesakit dia kan. Jadi dia tak boleh rasa kita sebagai doktor ni, tapi pesakit tu boleh cerita. Andaiannya dia cerita tu, dia kata, Din, hang cuba buat macam nak kutih. Tak nak kutih ni bahasa utara, tapi orang panggil nak picit ataupun nak apa, what is the word used for English, trying to squeeze with your fingernail. Pakai kuku ni, hang cuba gigit kat kulit ni, macam tekan betul-betul, picit betul-betul, squeeze dia betul-betul. Macam betul-betul you himpitkan dengan kuku. Tak usah banyak, kuku sikit je, ambil lebih kurang 1mm isi cukup. Dan you macam tekan dia, rapatkan kuku you tu selama 5 saat cukup. Saya suruh you buat sekarang, boleh tak? Cuba you gigit, tengok, bukan gigit, apa orang panggil? Cubit. Cubit ni dengan kuku, bukan cubit dengan isi. Cubit dengan kuku 5 saat je. Saya rasa you bilang 1, 2, 3 pun you dah lepas. Itu dia kata, Din, hang sakit macam tu, aku masa kena dulu, dia cerita masa dia kena tu, dia tengah duk cuci kereta je. Tengah duk siram kereta dia, nak start cuci kereta, tak sampai 5-10 minit, benda tu datang. Dia rasa betul-betul kat dada dia tu macam ada gigit tu, sampai lebih kurang, dia kata, kalau hang aku suruh buat 3 kali ganda lagi, mesti tak nak kan? Dia kata, aku punya at least, dia kata 10 kali ganda yang you rasa sekarang. Dia punya bisa dia tu, kalau yang sakit betul-betul lah. Jadi tuan-tuan sekalian, patutlah Tuhan bagi kita sampai jadi pengsan. Sebab apa? Kalau tak pengsan, kita tak boleh lalui sakit heart attack yang real, yang betul-betul dah orang panggil, yang dah matang betul. Okay, yang betul-betul block, masa tu oksigen tak sampai. Sama juga kalau kita picit tu, mana ada oksigen sampai, sebab tu sakitnya yang amat sangat. Okay, so itu yang ekstrim. Sekarang saya bawa cerita-cerita yang kenapa orang selalu miss heart attack ni. Kan saya kata tadi himpit, rasa tertekan, sampai gajah, semua pijak semua. Itu yang serius, tapi yang awal-awal ni, yang you rasa sikit-sikit ni, yang you masih lagi boleh bawa kereta, yang you masih lagi boleh dukung anak, masih lagi boleh buat kerja macam pergi supermarket, pergi office kan, cuma you rasa macam je. Tapi you tahu, you jarang sakit macam tu, dan sebenarnya you tak pernah sakit macam tu. Kalau inilah kali pertama dan lebih daripada 5-6 saat, dan dia berlaku pula selepas you membuat satu aktiviti. Saya ulang, berlaku selepas you membuat satu aktiviti, yang contohnya naik tangga ke, berjalan laju sikit ke, you terasa, yang tu you kena pergi cepat-cepat. Dan jangan bawa kereta sendiri, suruh kawan bawa. Ataupun telefon ambulan awal-awal dulu, suruh datang ambil. Kalau sakit tu tak mau berhenti, bukan 5-10 saat, dia terus. I rasa you tersam lawak lah. Faham? Dan kalau you berehat, dia macam lega sikit. Itu, saya ulang. Bila you berehat, dia lega. Okay. Berbanding pula kalau orang, kadang-kadang ada juga sakit macam heartburn. Tahu tak heartburn? Macam sakit ulu hati ni, di sebelah jantung ataupun bawah sikit pada jantung, macam kat perut pula. Dan selalunya perempuan dia senang kata ini gastrik aja. Sebab perempuan dia punya sakit melalui kena heart attack ni,
kurang sikit daripada lelaki. Lelaki dia punya keseriusan sakitnya lebih. Perempuan lebih subtle, tahu tak kena subtle, lebih lembut. Maklumlah perempuan pun Tuhan bagi secara orang kata apa, tertib juga, bagi you tak berapa sakit sangat. Namun kadang-kadang kita semua sangkut nak tanya diri, ni heartburn ni sakit gastrik ke, ataupun sakit ulu hati disebabkan oleh masalah stomach ke? Dia confused. Sebab orang yang serius dengan GERD, dengan sakit-sakit seperti apa saya kata tadi, reflux kan, asid naik balik semua tu, dia boleh naik ke dada, jadi panik dan sakit juga. Dan memang kadang-kadang orang berdebar-debar, jantung pun lain macam. So bezanya selalunya orang kata kalau dia bersambungan dengan lepas makan, itu lebih kepada masalah. Namun you kena check dengan doktor lah. Cuma saya kata kalau pukul 2 pagi malam, you jangan nak panik kalau you ada kembung, you ada angin, you rasa macam apa, orang panggil ada terbakar, burning sikit kat situ, macam asid juga. You jangan risau, tunggu besok pagi pergi, tak apa. Kecuali kalau dia ikut balik perangai macam heart attack tadi, pergi ke bau, pergi ke belakang, ke kiri, ke tangan, yang tu ada kebas-kebas, confirm you baik kata penyakit heart attack dahulu. Faham? Seterusnya, you ada sesak nafas. Ni tadi sakit, tertekan, terimpit. Sekarang sesak nafas, nombor 2. Baru nombor 2. Tapi 2, 3 ni cepat. Sesak nafas, lepas tu ada berpeluh. Berpeluh dan kadang-kadang dia panggil peluh sejuk. Dia panggil cold and clammy. Dan memang kalau you pegang dia, kadang-kadang orang kata macam ais, sejuk ni. Dah lah tu pula pucat. Okey, baik, sambung. Lepas tu ada lagi nombor seterusnya, nombor 4 ya, palpitation. You punya irama jantung you, degupan jantung you dah tak normal lagi, dan selalunya dia macam ada macam berlumba-lumba nak laju. Tak cukup laju, nak laju lagi. You pula panik, dia lagi laju. Lagi laju, you panik, lagi berpeluh. Tu pula datang sakit-sakit, kebas-kebas. Tak kira kebas kat belah mana pun, asalkan ada numbness ni, you kena check. Lepas tu ada setengah orang tu dia nausea. Sambung, nombor 5, nausea. Nausea tu apa? Loya. Dan memang ada orang muntah pun. Ada orang sampai cirit-cirit. Dan selalunya, you pernah dengar tak orang nak pergi toilet? Dia selalu nak pergi toilet sebab dia rasa macam nak buang air besar, tak buang air besar. Dia macam panik. Bila jaga baik-baik. Kalau siapa yang pergi ke toilet tu, you better ikut kalau dia dah komplain macam tu. Kalau suami you ke, wife you ke, please jangan tutup pintu. Faham? Sebab you dengar tak, kadang-kadang jumpa-jumpa buka pintu dah tak ada dah. Okey. Lepas tu dia rasa macam dizzy. Dizzy ni macam pening-pening, macam orang panggil pening-pening lalat, ringan-ringan je kepala. Orang kata ringan kepala tu, macam nak terhuyung-hayang, nak jatuh. Tolong check. Okey, sambung. Nombor 8 pula ialah chronic cough. Batuk dah 2-3 hari ni batuk. Dia tak kena 2-3 minit. Kadang-kadang 2-3 hari dia dah tunjuk signal. Kadang-kadang dekat 3-4 hari pun tak baik lagi, batuk. So batuk jangan dianggap cuma paru-paru. Dia mungkin ada kaitannya dengan jantung you. Lepas tu kaki bengkak. Selalunya kaki bengkak ni kan saya selalu kata buah pinggang nombor 1, orang risau. Nombor 2 jantung. Nombor 3 paru-paru. Tiga-tiga ni of course kalau ada masalah sampai liver pun dah rosak, dan kaki boleh bengkak. Jenis bengkak yang tekan tak mau naik balik, dia panggil edema. Pitting edema. Tekan tak mau naik. 5 minit baru dia nak sama balik. Rata balik. Faham? Pernah tengok kan orang kaki bengkak macam tu kan? Sampai shining kulitnya. Bersinar-sinar sebab dia cekang. Orang utara panggil dia, orang panggil apa, mampat lah, penuh. Dengan sebenarnya air dah tak boleh dipump secara efisien, maka dia tertinggal kat bawah kaki. Faham? Dan lebih lagi kalau belah kiri tu, jaga sikit. Jantung kan dia lebih ke arah kiri, tapi kalau dua-dua pun you kena peka, kod-kod nanti you ada masalah. Buah pinggang pun ada, jantung pun ada pula. Okay. So ini antara yang you kena check. Dan last 2-3 bonus gejala nak tengok dia, you letih lebih pada biasa. Dulu tak pernah letih macam tu, sekarang letih sangat. Buat kerja sikit je macam nak pitam. Okay. Memang pun pitam antara last dia punya
petanda kalau you dah memang gelap ataupun tak jatuh lagi, tapi you kena duduk sebentar baru lega balik, baru boleh, orang kata apa, lagi satu make sense, you dah mula lupa-lupa, memory you pun dah mula lupa-lupa, macam orang nyanyuk tapi sebenarnya tak lagi, dan pernafasan you kalau flat you tidur tak boleh bernafas, funny kan, you kena duduk ataupun you kena berdua bantal. Tidur pula kadang-kadang terbangun-bangun nak cari oksigen, confirm juga ini masalah yang you kena selesaikan jantung dahulu. Sebab apa? Next step, kalau you biar, kalau dia jadi lagi sekali ataupun berulang, dia boleh terus attack. Attack maksudnya jam lah, jantung tu dah tak boleh berfungsi. Dan anda tahu tak, dalam 2 jam pertama kalau tak buat apa-apa, memang membawa bangun lah. Bak kata orang, 8 minit pertama lepas attack tu yang paling besar. Saya ada pengalaman lah. Saya kan takut terlambat kan, kita kena berlari-lari lah sebagai doktor. Kalau dipanggil sebagai houseman dulu, masih ingat lagi, 3 pagi ke 4 pagi ke, tak kira lah kau pakai baju apa pun, kau kena lari turun dulu. Pasal apa? Nak buat defibrillation, nak buat CPR ke dan sebagainya. Baik, soalan ialah, terakhir ialah, apa you nak buat? Oh, ada sikit lagi. Kalau kaki you rasa berat, bila nak jalan ke apa, you nak bangun tu, nak angkat kaki tu pun rasa macam berat je. Okay? Of course, kalau sampai perut pun dah ada ascites. Ascites tu maksudnya dah berair. Kaki air tak apa. Sekarang perut pun ada air. Maksudnya ada fluid yang dah sampai macam orang sarat pula tu. Okay, itu saya rasa dah memang teruk. Okay. Baik, sekarang apa yang nak buat? Okay. Kalau kena heart attack, you kena tahulah, ada yang dipanggil konsep Dr. ABC tu kan. Make sure tak ada danger. Pastikan. Nombor 2, dia apa, ada respon lagi tak. Nombor 3, you kena cepat panggil orang, kena shout doktor, DRS. S tu kena shout, supaya ada orang tahu yang ada orang kena heart attack ke macam ni. Ataupun kalau you sendiri nak buat macam mana, kan, you kena make sure yang sekurang-kurangnya kalau you ada aspirin ke kat rumah, you tolong chew ataupun gigit, atau orang panggil apa, telan aspirin satu cepat-cepat masa emergency sebelum ambulans sampai. Lepas tu setengah orang, kalau tak ada orang langsung, yang diajar ialah suruh cough, you batuk, supaya you tak berhenti, membantu untuk macam ada orang tekan dada tu, batuk, saya ulang, batuk sampai ambulans datang. Itu dia panggil CPR batuk. Okay. Pelik tapi benar. Sebab tak ada orang, you seorang aja, dan pastikan you sandar kat dinding. Okay. Jangan tidur flat terus. Okay. Dan of course panggil secepat mungkin lah kawan, dan juga panggil ambulans. Lepas tu ABC lah, you punya airway, you punya breathing, you punya circulation. Itu you kena belajar kat Google. Ada banyak cara nak selamatkan kalau you membantu orang. Namun yang penting ialah apa sebenarnya yang you kena buat daripada sekarang, sejak you dengar lecture I ni, sampailah kalau Tuhan, janganlah duga sampai you kena kan. Tapi kalau boleh kita nak hindarkan. Apa yang you kena buat? Yang you kena buat ialah, you disebabkan, tahu tak kenapa heart attack ni berlaku? Salah satu sebabnya ialah block oleh atherosclerosis tu. Maksudnya ada plak, okay? Ada macam dia apa, himpunan kolesterol yang bukan HDL, LDL tu, okay? Yang menutup bahagian pembuluh darah kita tu. Tapi sebenarnya bukan salah kolesterol tu. Asal usulnya salah siapa? Siapa tahu? Salah, cepat. Salah lagi sekali, gula. Okey, gula lah nombor 1 yang penyebab utama, yang menyebabkan insulin pun tinggi. Bila gula pun bertamburan dalam badan kita, dan dia ada ekstra, dia akan tampal-tampal sebab dia bertukar jadi apa? Jadi fat. Fat itulah sebenarnya asalnya daripada gula sebenarnya. Bukan kolesterol yang kita makan daripada asal sahaja. Itu pun boleh juga kalau minyak-minyak yang recycle, kan, minyak-minyak daripada hydrogenated oil kan. Kecuali kalau you sekarang dah bertukar, ambil minyak-minyak yang baik-baik seperti minyak olive, minyak kelapa, minyak apa? Kelapa sawit, kan, minyak apa lagi?
minyak sachainchi oil, semua tu boleh kan. Tapi jangan ambil yang recycle oil ataupun minyak-minyak daripada yang bunga-bunga, atau kan pernah dengar kan sunflower, canola oil kan, soya oil, semua tu kena hati-hati. Baik, sambung. Cerita lagi apa, disebabkan juga satu gula out, okey, tolong perhatikan kalau siapa yang dah ada signal ni langsung pantang langsung, tengok gula punya bayang je you lari terus, okey. Dan selalunya yang you tak nampak tu lebih takut. Gula di dalam nasi, di dalam roti, di dalam biskut, dalam minum-minuman, dalam jus, semua tu berhati-hati. Okey. Lepas tu, apa lagi? You kena tahu punca dia dan you hilangkan. Dan cuba lari daripada puncanya. Nombor dua ialah tak cukup orang panggil, tak cukup apa dipanggil, magnesium dan potasium. Berarti, you kena cari makanan-makanan yang tinggi dalam potasium, magnesium. Saya ulang, potasium dengan magnesium ni wajib you belajar. Terutama sekali daripada D&D diet. Bukan sebab saya cerita tu, sebab saya yang peloporinya. Tetapi kebetulan whole food plant based. Makanan yang datang daripada tanah, yang daripada pohon, daripada pokok, daripada yang berbuah dan berbiji dan berdaun ni cukup. You ingat tu je. Kan? Asal tak ada gula, tak ada susu dan tak ada yang bermata berkaki buat sementara waktu, supaya kalau boleh tak sempat you bypass, you sekurang-kurangnya membuka balik channel-channel jalan tikus. Orang panggil jalan tikus tu maksudnya jalan-jalan halus. Dia punya collateral, supaya kalau yang ni block, dia sekurang-kurangnya ada ni lagi. Sebenarnya ramai daripada kita yang masih berjalan di merata dunia ni, atas muka bumi ni, memang Tuhan bagi ada collateral tu. Kalau tak ada jalan-jalan halus ni, jalan pintas ni, dah lama kita lebih banyak lagi orang mati disebabkan heart attack. Berapa? 7 million orang yang meninggal disebabkan oleh heart attack setiap tahun. Okay, right. Yang pentinglah you kena tahu, apa lagi saya nak cerita. Kalsium jangan lupa juga, secukupnya sahaja. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Sebab itulah yang saya kata selalu matahari itu mustahak. Sebab apa? Vitamin D3 dan kalau boleh K2 pun kena ada dalam badan kita, yang boleh mengimbangkan balik supaya tidak ada blok dengan kalsium. Sebab salah satu cara untuk you nak tahu you akan kena cepat secara moden, ada satu scan yang dinamakan coronary artery calcification score. Maksudnya dia boleh check you punya skor, berapa banyak kalsium dah deposit kat bahagian pembuluh darah yang dekat dengan jantung tu. Jadi kalau banyak lagi kalsium kat situ, lagi senanglah kita kena heart attack. Kan skor dia daripada 0 sampai 1000. Kalau kita 0 sampai katanya 80, masih cun. You tak akan kena heart attack. Jangan main. Kalau you 81 hingga 400, dia punya skor, ada scanner ni, you masih lagi boleh tahan. Tapi siapa yang atas daripada 400, memang dah mula, anytime boleh kena. Dan kalau atas pada dia kata 500-600 tu, sure, anytime, dah ada pasport dah, nak pergi ke negara yang lain pula. Okay, jaga baik. Faham tak? So vitamin E lagi satu yang mustahak. Sebab tu tocotrienol, yang kat kelapa sawit punya ekstrak tu, bukan tocopherol ya, tocotrienol, vitamin E tu bagus sekali. Okay? Dan you kena cukup vitamin B. Ramai kita tak cukup E, B, D3, K2, dan of course omega 3 lah. Omega 3 itu datangnya daripada, saya dah kata apa, daripada minyak ikan dahulu. Sekarang daripada contohnya sachainchi oil is the best. Untuk apa? Mengurangkan masalah radangan. Sebab itulah penyebab utama juga kenanya heart attack, inflamasi dalam pembuluh darah, lining dalam. Okay, last ialah kalau boleh kita jangan biarkan blood pressure kita terlalu tinggi. Sebab apa? Blood pressure juga, siapa yang tinggi blood pressure, chance nak kena lebih daripada orang yang tak ada blood pressure. Apa lagi yang kita perlu risau, iaitu sugar saya dah bagi tahu. Last kali ialah ikut ni lah, karbohidrat lah. Maksudnya jangan terlalu tinggi karbohidrat. Dan siapa yang suka ikut balik kita punya konsep yang jaga diet, ikut D&D diet. Nombor 2, berpuasa. Memang the best untuk masalah jantung ni, mempertahan. Dan kalau dah kena pun boleh baik, InsyaAllah, dengan berpuasa. Lepas tu exercise secara long walk, jalan
makan angin orang panggil, right? Dan lepas tu janganlah stres. Cakap senang daripada bikin, tapi mau tak mau, orang yang senang kena heart attack, gejala tadi, you got no choice. Saya ada seorang tauke saya kenal, depan saya dia jatuh, pengsan sampai berpeluh. Saya cerita semua tadi tu. Masalah utama dia, lepas doktor dah bagi ubat segenggam satu hari pun, dia masih lagi stres. Saya kata ubat 2 genggam satu hari pun makan takkan baik. So dia tengah belajar dengan saya sekarang macam mana untuk menggunakan pernafasan, melepaskan, let go. Sebab tu kita punya tagline apa? Let go and feel good. Sebab ini amat mustahak untuk penyakit-penyakit number 1 killer ni. Baik, kita dah habis. Jangan lupa pada matahari, jangan lupa kepada apalagi tidur, yang amat mustahak. Dan ujung-ujung sekali, jangan you lupa kepada Allah terapi. Yang penting sekali, semua saya cerita, kalau saya terbabas, terlepas tak sempat cerita lah, you please always remember Allah terapi. Apa dia Allah terapi? Bermula dengan solat, baca Quran, kan? Lepas tu ramai orang juga berpuasa pada Isnin dengan Khamis, dapatkan sunat tu, hari putih 13, 14, 15. Kan, faham tak? Jadi ni bulan Ramadan ni nak datang, lagi dahsyat kalau kita kejarkan sampai sedekah semua lagi kan. Jadi itu antara terbaik. Sebab apa? Tuhan dah kata, cuma dengan mengingati aku sahaja yang kamu akan lebih tenang. Apa lagi kita nak cari? Ubat dah dibagi pun caranya. So kalau kita lupa pada Allah terapi, habis. Sebab tu bila hadis mengatakan segumpal daging kalau dia rosak, rosaklah semua. Iaitulah apa dia? Hati. Dan sebenarnya hati itu bukan liver, dia lebih kepada jantung. Faham? So jagalah jantung anda, saudara-saudara sekalian. Tengok video-video saya yang lain-lain. Banyak saya cerita tentang amalan makanan yang saya sendiri tak ingat semua. InsyaAllah. Dan saya doakan seluruh keluarga anda dengar balik lecture ni, tengok balik list supaya you tak main-main dengan saya punya sign-sign dan symptoms, gejala-gejala petanda. Dan bagitalah seramai mungkin, tolong share, sebab ini adalah satu manfaat yang boleh kita bagi kepada seramai mungkin. Jumpa anda, dan sebelum tu saya sentiasa mendoakan apa? Semoga anda tu dunia ni bahagia dan akhirat syurga. Dan semoga anda boleh let go and feel good all the time. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.